السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, malam ini Allah taala izinkan kita untuk bertemu di dalam ruang menuntut ilmu. Mudah-mudahan ada keberkatan, rahmat, redha dan keampunan Allah Subhanahu wa taala buat kita semua insya-Allah. Malam ni kita nak melihat sebuah hadis tentang orang yang berada di saf hadapan. Saf hadapan. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maksud dia, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas orang yang berada di saf pertama atau yang ada di barisan pertama. Hadis ini merupakan hadis riwayat Ahmad dan statusnya hasan. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk orang-orang di saf pertama. Ini dinukilkan dalam riwayat An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Bila kita tengok dua hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita yang Allah Taala dan malaikatnya mengucapkan selawat ke atas orang yang berada di saf depan ketika menunaikan sembahyang jemaah. Ini benda yang kita tak nampak dengan mata kasar kita, tapi itu yang berlaku sebagaimana yang dikhabarkan oleh baginda. Jadi ini nak tunjuk kepada kita ukuran dan keistimewaan yang diperoleh bagi orang yang ada di saf pertama ketika sembahyang jemaah, sampai melayakkan mereka terima selawat daripada Tuhan dan juga malaikat. Dan ini diseru dan digalakkan untuk kita penuhkan saf di depan masa kita mendirikan sembahyang jemaah. Yang kita tengok hari ini, adakah ini menjadi rebutan para jemaah? Kita tengok dalam apapun keadaan, yang kata naluri manusia ni, dia nak kepada kelebihan, nak kepada untung. Manusia ni sanggup bergaduh untuk nak rebut harta banyak, nak naik pangkat cepat. Begitu gairah untuk dapatkan kejayaan dalam bidang duniawi ini. Tak kurang pula orang yang menonjolkan diri di depan orang lain supaya apa? Jadi famous, jadi kemegahan, jadi sebutan orang ramai. Jadi itu lumrah manusia, nak kelebihan, nak keutamaan. Mungkin hanya segelintir yang tak
tak maulah menunjukkan diri, nak rebut benda-benda yang gairah pada duniawi. Dia ada segelintir yang mungkin tak nak benda tu, tapi kehebatan, kelebihan, kemegahan, kegairahan mengejar dunia ni, dia jadi bukan matlamat utama golongan ni. Sebab mereka buat segala-galanya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tak kejar sanjungan manusia. Mereka lebih mengutamakan habuan pahala yang Allah sediakan kepada mereka. Mereka mengharapkan Allah dan juga malaikat puji mereka. Manusia tak nampak tak apa, janji Allah dan malaikat menilai dan mereka dikenali di kalangan malaikat. Jadi kita berbalik kepada fokus utama perbincangan ni, iaitu kita disuruh untuk merebut saf pertama. Sebab yang pertama itulah yang utama. Begitu Allah sangat murah untuk bagi pahala kepada mereka yang merebut kebaikan. Kalau kita naik flight, ekonomi duduk dekat ekor lah, yang bisnes duduk di depan. Dia sampai dulu, dia duduk depan. Jadi dalam sembahyang Nabi SAW beritahu yang di depan itu adalah yang utama. Allah dia tawarkan ganjaran dan keuntungan kepada kita berbanding ancaman. Kan kita baca Quran, ada pahala, ada dosa. Ada keistimewaan, ada azab, ada ganjaran, dan ada ancaman. Tapi ganjaran Allah itu lebih banyak, jauh lebih banyak daripada ancaman. Allah lebih banyak memberi daripada menghukum seseorang. Kenapa umat Islam tak bersungguh-sungguh untuk rebut keistimewaan ni? Kita diberi tawaran cukup lumayan, iaitu apa dia? Selawat daripada Allah, selawat daripada malaikat. Malaikat ni kita kenal adalah makhluk yang paling taat. Dia tak buat dosa. Tengok bila kita di masjid, sama ada sebelum iqamat ataupun lepas iqamat, tak ramai yang nak mai ke depan ni, tunggu belakang tu. Tambah-tambah sembahyang Jumaat, kalau boleh dia duduk dekat dengan pisang. Kita ramai duduk depan. Jadi kebanyakan para jemaah, bukan majoriti lah, maknanya ada jemaah yang dia tak mau rebut di saf-saf hadapan ni. Apa dia? Kita akan bincangkan benda tu nanti, insya-Allah. Baik. Para ulama sepakat bahawa saf pertama itu adalah saf paling utama dan sangat besar fadilat dia bagi jemaah lelaki dalam semayang. Ni baru nak masuk pada soalan tadi ni. Bagi lelaki dalam semayang jemaah, berbeza dengan semayang perempuan, saf paling utama dia adalah saf yang paling akhir, paling belakang.
Beza kedudukan dalam saf bagi jemaah lelaki dengan jemaah wanita itu disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik saf lelaki itu adalah yang paling depan, dan yang terburuk bagi saf lelaki itu adalah yang paling belakang. Dan sebaik-baik barisan atau saf perempuan itu adalah yang terakhir, dan yang terburuk adalah yang paling ke depan sekali. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kena setak balik lah. Kalau wanita tak rasa duduk di depan, itu sebenarnya saf yang paling baik, yang paling belakang. Tentukan mana saf yang paling belakang. Bagi lelaki, saf yang paling depan sekali. Dan Nabi SAW juga dia mengingatkan kita betapa pentingnya kedudukan dalam saf depan semasa kita tengah semayang. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata baginda, kalaulah manusia tahu apa yang ada dalam panggilan azan dan memenuhi saf paling hadapan, kemudian mereka tak berjaya untuk mendapatkan saf di depan itu, kecuali jika mereka berlumba untuk mendapatkannya, pasti mereka akan berlumba. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kalau kita boleh nampak pahala, kelebihan, fadilat orang yang berada di saf depan ketika solat, berebut, berlari. Tapi tak eloklah berlari. Nabi suruh main tenang-tenang je. Cuma bila nak duduk di saf depan ni, kena main awal lah. Bila sembahyang Jumaat, pukul 1.05 minit, main 1.4 minit, memang tak dapat lah yang di depan. Maknanya kena main awal. Tapi kalaulah kita boleh tengok kelebihan yang ada, fadilat dan pahala yang ada bagi orang yang duduk di saf depan, berlumba nak dapat. Cuma kita tak nampak, tapi kita percaya apa yang Nabi bagi tahu. Dalam hadis yang lain pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa saf di sebelah kanan itu lebih utama berbanding daripada sebelah kiri. Hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat terhadap yang berada di saf sebelah kanan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ada dua lah. Satu dia depan sekali, yang kedua sebelah kanan. Siapa dapat sebelah depan sekali, duduk belah kanan pula. Bermula sebelah kanan tu apa? Imam tengah, sebelah kanan imam. Jadi itu yang dapat lebih berkat dia. Tapi kita janganlah kerana hadis ni kita penuh ya belah kanan, kiri tak ada orang. Jangan macam tu, kan? Kalau ikut saf ni, kita bermula di tengah, imam di tengah, di belakang dia, itu tengah. Ya, saf yang kedua pun kalau nak mula, bukan mula. Saya tengok kadang-kadang ada orang dia start kat ujung sana. Pasal apa Syekh? Duduk kat ujung tu. Nak dapat ni kelebihan duduk sebelah kanan. Start daripada tengah dulu, belakang imam tu, baru pecah pergi kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, bagi seimbang. Begitu. Siapa dapat sebelah kanan tu, untung dia lah. Menjaga kesempurnaan saf pertama. Apa kelebihan solat di saf pertama ni? Solat di saf pertama ni, kita ni umpama menjaga kesempurnaan saf itu.
sebagaimana saf para malaikat, macam saf para malaikat. Dalam satu hadis daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kamu berbaris sebagaimana saf para malaikat di sisi Tuhannya? Rupanya malaikat pun duduk dalam saf juga. Kami tanya para sahabat ni, ya Rasulullah, bagaimana saf mereka di depan Tuhan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyempurnakan barisan pertama dan rapat di dalam barisan itu. Saf malaikat, mereka menyempurnakan di saf pertama dan merapatkan. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Ini pengiktirafan kepada orang yang memenuhi saf paling depan ketika semayang. Mereka ni umpama sama macam saf para malaikat yang menjaga kesempurnaan saf mereka. Dan saf para malaikat ni kita tahulah yang paling hampir dengan Allah. Sebab itu bolehlah dikatakan mereka berada di saf depan, orang yang hampir hatinya kepada Allah, orang yang lebih mudah dapat rahmat Allah yang duduk saf depan ni. Yang kedua, bila kata Allah dan para malaikat berselawat kepada mereka yang ada di saf-saf paling depan, Abu Umamah radhiyallahu anhu kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada orang yang berada di saf pertama. Jadi para sahabat tak semua boleh dapat saf pertama, kan? Mai awal dah tak dapat, pasal apa? Pakat berebut di saf pertama ni. Jadi ada sahabat dia kata, dia tanya Nabi, macam mana kalau kami dapat saf yang kedua? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ya begitu juga saf yang kedua. Hadis ini riwayat Ahmad. Jadi betul seorang Muslim yang duduk dalam jemaah semayang, bila dapat saf paling depan, iaitu Nabi cerita bahawa golongan ini mendapat ganjaran selawat daripada Allah dan malaikat. Jadi bersambung dalam hadis ini juga, apa yang dimaksudkan dengan saf-saf paling depan itu adalah termasuk saf yang kedua. Sahabat tadi tanya kan, macam mana saf kedua? Saf kedua pun dapat. Maknanya disebut saf pertama itu adalah yang pertama dan yang kedua. Tu pun saya kita jawab. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan selawat Allah dan para malaikat? Kalau ikut hadis tadi ni, hadis ni sebut yang pertama, yang kedua. Yang ketiga dia tak masuk dah dalam tu. Kelebihan tu lah, yang semayang jemaah 27 ganda pahala tu dapat, tapi duduk di saf yang 1 dan 2 ni, yang ketiga tu tak dapat. Baik. Bila sebut selawat Allah dan Rasul ni, apa dia? Kita duk faham selawat ni, kita selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana pula maksud Allah dan malaikat selawat kepada manusia yang duduk di saf pertama dan yang kedua ni? Kata Dr. Fadlal Ilahi, maksud selawat Allah ke atas orang yang berada di saf pertama itu seperti dikatakan oleh Imam Raghib Al-Asfahani, iaitu sebagai tazkiyah. Tazkiyah maknanya penyucian. Penyucian apa? Penyucian dosa-dosa terhadap orang yang berada di saf pertama. Itu maksud Allah berselawat. Sebab
Yang layak memberi pengampunan ni hanya Allah. Bila sebut Allah berselawat kepada manusia, maknanya at-tazkiyah, iaitu penyucian dosa kepada orang yang duduk di saf pertama. Apa maksud pula malaikat berselawat kepada manusia? Maksud malaikat berselawat kepada manusia adalah dalam bentuk doa dan mohon keampunan. Malaikat doa, ya Allah ampunkan dia ni yang duduk di saf pertama ni. Bentuk malaikat berselawat adalah malaikat berdoa kepada Allah, minta kita ni diampunkan. Jadi beruntung orang yang dapat tazkiyah daripada Allah, penyucian dosa dan doa pengampunan daripada para malaikat. Kita jangan katakan Allah dan malaikat. Kalau satu orang ulama dia doa, ya Allah ampunkan dia ni, kita dah besar hati dah. Tapi ni yang lebih besar daripada tu, Allah dan malaikat yang memberikan, malaikat doa dan Allah memberikan pengampunan. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon keampunan sebanyak 3 kali ke atas mereka yang berada di saf pertama. Tadi Allah ampunkan, malaikat doa pengampunan untuk kita. Ni Nabi mohon keampunan 3 kali untuk orang yang berada di saf pertama. Dalam satu hadis daripada Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon keampunan bagi mereka yang berada di saf pertama 3 kali, dan untuk saf kedua sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi yang kita sebut tadi, yang dapat keampunan saf pertama, saf kedua tadi, kan? Saf ketiga tak masuk. Tapi ada beza tu, iaitu Nabi minta ampun 3 kali bagi orang yang duduk di saf pertama, tapi sekali je bagi orang yang duduk di saf kedua. Dia beza dekat situ. Jadi ni bukan orang biasa-biasa, bukan alim ulama, bukan tabi'in, tapi Nabi yang mohon keampunan untuk kita ni. Begitulah beberapa keutamaan saf paling depan dalam sembahyang jemaah. Tapi timbullah persoalan. Apa persoalan dia? Pasal sekian banyak hadis yang disebut pasal saf pertama, tapi umat Islam hari ini tak ambil perhatian pada keutamaan ni. Dia seolah-olah tak gairah pun mai duduk di saf pertama ni, kan? Dia boleh persila pula orang. Saf pertama ni kosong, dia duduk saf kedua ke saf ketiga, sila ke depan, sila ke depan. Dia persilakan orang pergi depan, dia tak mau pergi. Dia tak gairah untuk nak rebut kelebihan ni. Tapi seronok pula duduk kat belakang tu, kan? Apa dia? Ekon depan. Tapi dia duduk belakang mesti apa? Senang duduk bersandar apa. Tak apalah, nak bersandar pun tak ada masalah. Yang syoknya tengah khatib baca khutbah tu dah lain tau. Tu dia seronok di belakang. Khatib tak nampak aku simple lena pun boleh. Dia main game pun ada juga. La haula wala quwata illa billah. Tu duduk belakang. Hak duk balas WhatsApp pun ada ke? Kan? Balas WhatsApp tu samalah macam cakap. Cuma pakai jari je, hang cakap lah tu. Kan? Maka termasuk orang yang laraut, orang yang larau. Faqat laraut.
Khatib baca khutbah jangan duk buat apa pun. Ha? Benda-benda yang duniawi ni. Ada duk belakang tu duk ambil gambar. Kecap ambil gambar. Pasal apa ambil gambar? Depan tu tengok ramai hantu tak ada kepala. Kepala semua tunduk bawah. Tengok pada belakang tu nampak badan, kepala tak nampak. Semua tunduk bawah. Hantu tak ada kepala tengah hari. Time khatib baca khutbah. Dia pun ambil gambar. Buh dalam Facebook dia boleh dan lagi tu. Tulis. Aku jumpa hantu tak ada kepala hari ni dalam masjid. Jadi semua tu walaupun tujuan dia nak bagi kesedaran, tapi tak boleh. Time-time khatib baca khutbah tu dia jadi perbuatan yang lara juga. Sebab tu mufti wilayah sebelum ni dia keluarkan kenyataan kan. Time tengah khatib baca khutbah, nak edar tabung pun jangan. Dengar khutbah tu. Nak edar tabung pun jangan, stop dulu. Nak edar sebelum tu atau selepas tu. Takut perbuatan itu jadi lara juga. Baik. Jadi begitu. Tak gairah untuk rebut saf pertama. Duduk kat belakang. Atau dinding-dinding, duk melekat kat dinding masjid. Lagi mendukacitakan, ramai orang Islam dia mai awal ke masjid, tapi banyak duk sembang kosong. Mai awal dah, main Jumaat tu banyak sembang kosong. Duk kat tepi tu, kaki dah dekat dengan rumah Allah, tapi jadi agenda lain pula. Apa yang berlaku ni menggambarkan sebilangan umat Islam dia tak tahu kelebihan duduk di saf pertama ni, merebut ganjaran yang disediakan oleh Allah. Tak peka golongan dewasa memberikan suatu teladan. Orang yang buat macam tu dia bagi contoh pula kat budak-budak, teladan tak elok kepada generasi muda untuk buat benda yang sama, kan? Kenapa adik-adik tak mai masuk ni? Pakcik tu pun duduk kat situ, duduk congok, duduk cakap telefon lagi. Disalahkan kita, kita tunjuk contoh tak elok. Macam mana budak-budak nak ikut? Hakikatnya perkara ni sungguh merugikan. Nabi SAW mengatakan bahawa siapa yang sengaja memenuhkan saf belakang, bagi lelaki memenuhkan saf belakang, maka Allah akan membelakangkan mereka. Saja-saja duduk belakang tu, Allah akan membelakangkan mereka. Ini disebut satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, Nabi tengok ada sebilangan sahabat yang dia tak mau mai di saf pertama. Time tu mungkin tak tahu lagi fadilat ni. Dia tengok ada sahabat duduk congok kat belakang tu, tak mai ke saf pertama. Nabi kata, majulah, pergilah depan, ikut saya. Sedangkan orang yang di belakang harus mengikut engkau pula. Suatu kaum yang selalu suka di belakang tentu akan dibelakangkan pula oleh Allah. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi apa lagi kerugian yang paling besar bila dibelakangkan oleh Allah? Rugi kan? Jadi marilah kita berlumba-lumba mai ke masjid, berjemaah, rebut saf pertama, kerana ganjaran yang bakal diperolehi tidak dapat digambarkan. Ni ada soalan daripada muslimah kita, kalau bagi perempuan datang awal seharusnya duduk di depan, sekiranya nak duduk di belakang, siapa nak duduk di depan? Orang yang mai lambat lah mai duduk depan. Orang yang awal
Ni cara yang betul lah. Cara yang betul, orang yang mai awal tu penuh dulu di saf belakang bagi wanita. Mai kemudian mai duduk depan dia. Mai kemudian mai duduk depan lagi. Begitu. Jadi ini mungkin kita dah terbiasa, kan? Kita dah ada sutrah di depan bagi wanita ni. Jadi dia start pada sutrah depan tu lah. Had bagi depan tu dia akan start di depan. Tapi sebenarnya yang paling baik bagi wanita adalah start daripada belakang. Kemudian dah penuh soft belakang tu, yang mai kemudian barulah start di depan. Begitu. Di dalam sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang yang menyambung saf, dan siapa yang menutup kekosongan pada saf, maka Allah mengangkat darjatnya. Ini satu lagi benda yang penting kita ambil perhatian. Bila dah duduk dalam saf, kena rapatkan, tutup kekosongan yang ada dalam saf tu. Kerana orang yang tutup kekosongan itu akan mendapat selawat daripada Allah dan juga malaikatnya. Hadis ini hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi cerita nak saf di depan, ini menutup saf yang kosong. Apa yang dimaksudkan menyambung saf ni? Sambung saf ialah rapatkan saf makmum dalam sembahyang jemaah dan tak ada ruang kosong antara jemaah sembahyang. Biasanya sebelum mula sembahyang jemaah, kita akan dengar peringatan daripada imam, sufufakum fa inna tasfiyata sufufa in tamamis salah istaqimu yarhamkumullah. Dia bagi apa-apa malah dia cakap Arab. Senang tu imam bagi tahu lah, lurus dan rapatkan saf. Sungguhnya itu sebahagian daripada sempurnanya solat kita ni. Okay. Kita dah dengar dah, tu imam selalu bagi tahu peringatan, walaupun peringatan itu selalu diulang sebelum imam angkat takbiratul ihram, tapi jemaah ikut dah arahan tu. Ataupun dia kata ni biasa skrip tu imam je. Dia rasa skrip biasa. Sama macam dalam khutbah tu. Biasanya pasti khatib akan kata apa? Ittaqullah. Dia bila disebut begitu tu, dia tak masuk dalam hati dia, dia duk rasa ni skrip khutbah ni. Ittaqullah tiap-tiap minggu. Padahal itu ingatkan kita. Khatib tengah ingatkan kita bertakwa kepada Allah. Begitu juga itu imam. Luruskan saf, rapatkan saf. Itu peringatan kepada kita pada masa itu, bukan skrip semata-mata. Jadi amalan meluruskan saf ini dalam sembahyang jemaah itu salah satu antara sunnah Nabi SAW. Jadi ada ulama yang pandang menyempurnakan saf dalam sembahyang itu, sampai ada ulama kata ini wajib. Sebahagian lah. Okay. Antaranya tapi bagi kita itu merupakan kesempurnaan solat. Tak ada lah sampai dikatakan tak rapat tu berdosa. Taklah sampai berdosa. Tapi sembahyang jemaah kita jadi tak sempurna. Nak ke pahala sembahyang kita tu tak sempurna? Kita pun tak mau. Kita pun tak mau. Kan? Kita nak pahala yang sempurna, maka sempurnakan saf kita tu. Baik. Al-Qahtani dalam bukunya Salatul Mu'min, dia gariskan beberapa perkara nak menjadikan kesempurnaan serta lurusnya saf. Dia kata orang
yang memiliki keutamaan harus berada berhampiran dengan imam. Ni nak bagi sempurna saf kita ni. Orang yang ada keutamaan berhampiran dengan imam. Jadi yang berhampiran dengan imam ni mestilah orang yang faqih juga. Orang yang reti nak ganti semayang kalau imam betul terbatal. Kan? Kadang-kadang kita tengok ada setengah tempat tu budak-budak duduk kat belakang. Budak-budak tak balik lagi pula tu. Bukan kata tak balik, tak mumayyiz pun ada juga. Duduk dalam belakang. Ya, ada setengah meriah budak-budak ni seronok lah kita pergi surau masjid tapi dia duduk belakang imam. Seriau kita ni kalau kita terbatal lah. Jauh imam nak ganti tu. Depa bukan reti benda tu. Jadi yang duduk belakang imam ni kita tengoklah imam yang dilantik ke ataupun orang yang faqih dalam bab-bab fiqh, bab solat ni duduk belakang imam tu. Dari segi urutan saf pula, lelaki dewasa, kemudian anak-anak lelaki, seterusnya kaum wanita. Jadi kita dah common dah, benda tu dah biasa. Lelaki dewasa depan, kanak-kanak di belakang, dan juga belakang sekali kaum wanita. Dan perlu meluruskan saf sebagaimana yang dijelaskan. Merapatkan saf, menyempurnakan saf satu demi satu, dimulai dari barisan pertama, lalu barisan kedua dan seterusnya. Ni pun kena juga. Saf pertama bagi penuh dulu, baru start saf kedua. Ini dia dah book dah saf kelima. Dia booking tempat dia. Muka dia ni saf kelima. Dia dah book dah. Jangan macam tu. Kan, main penuh dulu saf pertama, saf kedua, barulah ikut turutan tu. Asal nak semayang je, dia terus pergi saf kelima. Dia tahu lah, ni tempat aku ni. Cop. Ada cop. Dan seterusnya mendekatkan jarak antara baris dan jarak antara imam dengan saf yang paling depan. Ini kerana mereka seluruhnya adalah satu jemaah, yang bererti satu perhimpunan. Jadi jangan jarak kita yang di Malaysia ni kita buat 3 kaki lebih kurang macam ni, cantik dah. Jangan teruk sangat kau ada pi kat tanah lapang ke apa ke. Tu imam duduk atas batu besar. So jemaah lelaki 2 ujung belakang. Jarak sangat jangan. Saf yang kita ada ni cantik dah. Kadang-kadang ada orang dia jarak sangat. Katalah saf pertama datang sini, tu imam tu duduk depan, duduk sebelah mimbar. Jarak sangat tak boleh juga. Tak jadi sempurna saf kita tu. Jangan lebih daripada 3 hasta. Yang kemudian mengutamakan sebelah kanan imam daripada sebelah kiri. Jemaah wanita terpisah di belakang jemaah lelaki, tidak boleh bercampur. Minah wadud dicampur habis. Kan, lelaki perempuan duduk sebaris. Liberal. Yang ke-9, setiap orang dalam satu barisan diharuskan mengikuti orang yang di depannya. Bila suara imam tak dengar, tak ada mubaligh, maka setiap saf harus mengikuti saf di depan dia. Jadi ada imam, ada mubaligh. Kalau tak ada, suara imam tak dengar, suara mubaligh yang kalau di Mekah biasa kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu mubaligh nama dia. Kalau tak ada suara tu, tak dengar suara tu, yang di belakang tu ikut saf di depan buat apa? Begitulah sebuah sikit yang kita boleh bincangkan pada malam ini tentang saf pertama dan juga orang yang memenuhkan untuk menyempurnakan saf-saf yang ada. Mudah-mudahan kita semua mendapat selawat daripada Allah dan juga malaikatnya, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.